Salam sejahtera semua. Jadi kita teruskan dengan 6.1C. Masih bersama dengan saya, Cik Ridwan. Jadi kita teruskan 6.1C. Standard pembelajaran pada hari ini. Menentukan dan melorek rantau yang memuaskan satu ketaksamaan linear. Ini adalah sambungan daripada yang kita dah belajar sebelum ni. Bagaimanakah anda menentukan dan melorek rantau yang memuaskan satu ketaksamaan linear? Anda telah mengetahui bahawa jika satu garis lurus yang mewakili persamaan linear y sama dengan mx tambah c dilukis pada satah kartes, semua titik yang ada pada satah kartes tersebut boleh dikategorikan sebagai: yang pertama, titik-titik yang terletak pada garis lurus memuaskan persamaan, iaitu y sama dengan mx tambah c. Yang kedua, titik yang terletak di rantau atas garis lurus memuaskan ketaksamaan y lebih besar daripada mx tambah c. Ataupun yang ketiga, titik-titik yang terletak di rantau bawah garis lurus memuaskan ketaksamaan y lebih kurang mx tambah c. Dekat sini ada 3. 1, 2, 3. Yang satu ni simbol sama dengan, kalau sama dengan dia berada di garis tu, di atas garis ni, betul-betul dekat garis ini. Garis ni nampak? Dia berada betul-betul dekat garis tu, sama dengan dekat garis ini. Kalau dia lebih, bermaksud nombor tu lebih lah. Kalau lebih, macam biasa, dia berada di atas, bahagian atas sini. Di sini, dia lebih. Kalau kurang, kuranglah dia, berada di bawah. Kalau lebih, atas. Kalau lebih, atas. Kalau kurang, bawah. Kalau dia sama dengan, dia duduk betul-betul atas garis. Bagi garis lurus y sama dengan hash dan x sama dengan k yang dilukis pada satah kartes dengan keadaan hash dan k ialah pemalar, semua titik-titik yang ada pada satah kartes tersebut juga boleh dikategorikan seperti berikut. Yang pertama, titik-titik yang terletak pada garis lurus memuaskan persamaan y sama dengan hash. Yang kedua, titik-titik yang terletak di rantau atas garis lurus memuaskan ketaksamaan y lebih besar daripada hash. Lepas tu yang ketiga, titik-titik yang terletak di rantau bawah garis lurus memuaskan ketaksamaan y kurang daripada hash. Ni pun sama juga, dia ada 3. Yang pertama, y sama dengan hash. Y sama dengan hash, sama macam ni juga. Sama macam ni. Dia duduk di atas garis. Ni garis contoh sini. Y sama dengan hash. Jadi dia duduk dekat sini lah. Dia duduk sini. Ni yang cikgu titik-titik ni. Lepas tu y lebih besar daripada hash. Kalau lebih besar, duduk atas lah dia. Dia berada di atas. Lepas tu yang ketiga, y kurang. Kalau kurang, bawah lah dia. Kesian dia. Dia dekat bawah. Itulah dia. Dia ada 3. Dia ingatlah, kalau y sama dengan hash, dia duduk atas garis. Kalau y lebih besar, dia duduk dekat atas. Lepas tu kalau dia kurang, dia kesian. Dia duduk bawah. Yang ni dengan yang ni sama saja. Tak susah ni, senang saja. Yang ni tadi y. Ni y. Ini y. Ini x. Dia sama saja. Perlu ke cikgu terangkan? Cikgu terangkan lah. Yang pertama, titik-titik yang terletak pada garis lurus memuaskan persamaan x sama dengan ni 1. Yang kedua, titik yang terletak di rantau kanan garis lurus memuaskan ketaksamaan x lebih besar daripada ni keluar. Lepas tu, titik-titik yang terletak di rantau garis lurus memuaskan ketaksamaan x kurang daripada ni 3. Dia sama saja. Yang ni sama. Kalau sama dengan, duduk dekat titik. Ni yang cikgu titik-titik ni. Lepas tu x lebih daripada k. Kalau lebih, sinilah dia. Dia lebih besar kan. X lebih besar daripada k. Kalau k ni 2. Kalau 2 lebih besar dia,
3, 4, 5, 6 kan. Jadi sebelah ni lah dia. Lepas tu K, X kurang daripada K. X kurang daripada K. Contoh sini tadi 2. K tu kurang. Contoh K tu 1, 0, negatif 1, negatif 2. Sinilah dia. Sebelah sini. Okay? Boleh? Mudah saja. Jangan garu kepala dulu. Cikgu tahu confirm ada yang garu kepala. Tak susah. Okay, ini cikgu dah terangkan semalam ataupun hari sebelum ni berkenaan dengan penggunaan garis sempang dengan garis padu. Kalau jumpa yang macam ni, dia ada garis dia. Dan garis ni perlu dipatuhi. Macam mana kalau saya tak patuh, cikgu? Tahu-tahulah apa yang menjadi lepas tu kalau tak patuh. Jadi dia mesti ikut. Kalau nampak simbol macam ni, awak kena guna garis sempang. Apa maksud garis sempang? Garis sempang adalah satu garis lurus, dia putus macam ni. Dia putus. Itu adalah garis sempang. Kalau jumpa yang macam ni lebih atau sama dengan, awak guna garis padu. Garis padu tu pula padu. Dia satu garis panjang, satu garis lurus, padu. Dia tak ada putus-putus. Itu adalah garis padu. Jadi dua-dua ni awak kena gunalah. Okay? Dua garis ni awak kena patuhi. Ini contoh penggunaan garis. Ini contoh dia. Dia guna garis putus-putus. Lepas tu dekat sini garis padu. Okay? Kita terus pergi dekat contoh untuk melorek. Soalan contoh 5, buku teks, muka surat 162. Terus buka buku teks awak 162. Kita tengok soalan A. Y lebih besar daripada 2/3x ditambah 2. Okay, dia cakap Y lebih besar. Y lebih besar daripada 2/3x ditambah 2. Okay, ni garis putus-putus ni, garis ni mewakili Y sama dengan 2/3x tambah 2. Okay, sekarang soalan minta lebih besar. Kalau lebih besar bermaksud nilai Y itu lebih besar. Dia lebih besar daripada 2/3x tambah 2. Okay. Imbas balik cikgu cakap sebelum ni. Kalau dia lebih besar, dia duduk atas atau bawah? Dia duduk di atas. Jadi awak lorek lah atas. Atas ni awak lorek. Okay. Awak lorek. Kalau rajin, gunalah pensel warna. Cantiklah nota awak. Ataupun boleh guna pen. Okay. Lorekkan. Kau tahu lah nak lorek macam mana boleh. Macam ni pun boleh. Okay. Tapi cikgu lagi suka kalau kerja yang kemas. Guna pembaris. Lorekkan. Buat kerja kemas-kemas. Supaya cikgu tak sakit mata tengok kerja yang awak buat. Kan? Okay. B. Y kurang atau sama dengan X tolak 1. Y kurang atau sama dengan X tolak 1. Okay, ini adalah garis dia. Okay. Kenapa garis padu? Sebab simbol ni. Ingat simbol tu. Okay. Ni, cikgu lupa. Okay. Untuk soalan lorek ni, dia ada 2 soalan sebenarnya. Bukan 2 soalan, dia ada 2 bentuk. Okay. Lorek, dia ada 2. Satu, dia bagi graf. Soalan, bagi awak graf. Jadi awak lorek saja. 2, awak kena lukis sendiri. Lepas tu lorek. Kalau yang ni tadi dia bagi graf, awak lorek. Jadi yang ni contoh cikgu bagi ni, contoh 5 ni adalah untuk yang 1 ni dulu. Okay, ni adalah graf yang dia bagi. Sebab tu dah ada garis, kan? Okay, garis. Y kurang atau sama dengan X tolak 1. Kalau kurang, dia berada di atas atau bawah? Dia berada di bawah. Kalau dia bawah, lorekkanlah bawah. Lorekkan.
Lorekkan macam tu. Ataupun gunalah pensel warna awak bagi cantik, bagi cikgu awak suka lorekkan. Lepas tu C, Y kurang daripada 1. Y kurang daripada 1. Ni adalah garis putus-putus sebab ni simbol kurang. Okay, Y kurang daripada 1. Kalau Y kurang, kalau dekat sini garis ni, okay, awak nampak garis ni adalah Y sama dengan 1. Kalau kurang, dia berada di bawah. Okay, garislah. Buatlah lorek bawah ni. Lorekkan. Buat pensel warna. Belilah pensel warna. Okay. D, Y lebih besar atau sama dengan negatif 2X. Tolak 2. Ini pun sama juga. Lebih besar. Kalau lebih besar, dia duduk atas atau bawah? Kanan atau kiri? Mestilah kanan. Kanan kan positif selalu. Kalau positif, dia lebih besar lah. Macam tu. Jadi, lorekkan. Lorekkan. Lepas tu, warna. Bagi cantik. Macam tu. Lepas tu E, X lebih besar daripada negatif 3. X lebih besar daripada negatif 3. Kalau lebih besar, kanan. Kalau untuk X, sebenarnya dia lebih mudah sebenarnya untuk awak kenal. Awak nampak simbol ni? Lebih besar kan? Kalau lebih besar, ni garis di sebelah ni lah. Macam tu. Kalau dia X kurang, ada sebelah sini. Sebab X kan dia lurus macam ni saja kan. Okay. Itu trik dia lah. Tapi trik ni cuma untuk X saja. Yang lain tak dapat lah. Dia cuma dapat dekat X saja. F, Y. Y lebih besar daripada negatif 2. Okay, ni garis Y sama dengan negatif 2. Lebih besar, atas atau bawah? Dia duduk atas. Lorekkan atas. Lorek cantik-cantik, kemas-kemas. Biar cikgu awak senyum. Lepas tu dia tanya, kenapa kamu punya graf ada warna-warna macam ni? Cakap cikgu Idwan ajar. Lagi cantik. Okay, ni jawapan dia. Sama. Okay, sekarang kita masuk ke soalan yang tak bagi awak graf. Dia suruh awak lukis sendiri. Kalau lukis sendiri macam mana? Takut nak lukis sendiri. Mesti ada yang lupa lukis graf. Lukis graf senang saja. Okay, nombor selalunya, kalau ketak samaan ni, nombor dia takkan besar. Nombor dia selalunya 1, 2, paling besar pun 8, 9, macam tu saja. Dia akan guna nombor kecil-kecil. Okay, tak nombor besar. Okay, kita tengok soalan A. Soalan A, Y kurang atau sama dengan 2X tambah 3. Okay, Y kurang atau sama dengan 2X tambah 3. Okay, sini kita tengok. Y kurang atau sama dengan. Kalau kurang atau sama dengan, garis putus atau garis padu? 1, 2, 3. Garis padu. Garis macam ni. Kan? Garis padu. Okay, kita tengok penyelesaian untuk soalan AY sama dengan 2X tambah 3. Cikgu, mana dapat negatif 2 ni? Mana dapat 2 ni? Macam mana dapat? Dalam soalan tak ada pun. Macam mana ni? Ada yang garu kepala lepas tu. X ni, awak ambil mana-mana nilai yang awak nak. Contoh awak nak guna, pastikan nilai tu janganlah nilai yang susah-susah untuk awak kira. Ambil nilai yang mudah. Contoh 2, 4, nombor yang senang awak kira. Contoh dekat sini, soalan dalam buku ni, dia guna negatif 2 dengan 2. Cara kira dia macam tadilah, macam yang sebelum. Bukan yang tadi, yang sebelum ni. Okay. Y sama dengan 2X tambah 3. Sini kita guna negatif 2. Okay, masukkan negatif 2 ke dalam persamaan ni.
2 negatif 2 tambah 3. Lepas tu tekan kalkulator. 2 darab negatif 2 negatif 4. 4 tambah 3 dapat apa? Negatif 4 tambah 3 awak dapat negatif 1. Macam tu. Dapatlah 1. 1. Lepas tu yang ni cikgu sama juga. Y 2x tambah 3. 2 masukkan nilai 2. Tambah 3. 2, 2, 4. 4, 3, 7. Lepas tu dapatlah 1, 7. Ni 1, 7. Ni 1 titik. Okay, awak nampak dekat sini. Okay, cikgu padam ni supaya awak nampak. Okay. Ni 1 titik. Ini 1 titik. Dia mesti X, Y, X, Y, X, Y, X, Y. Buatlah satu-satu. Kita buat negatif 2, negatif 1. Mana negatif 2, negatif 1? Negatif 2, negatif 1. Ini negatif. Ingat, paksi. Ini adalah paksi X. Ini adalah paksi Y. Jangan lupa pula duduk rumah terus lupa mana X, mana Y. Cikgu cucuk guna tu. Mana X, mana Y pun lupa. Mesti ingat. Okay, mana X, mana Y. Lepas tu contoh dekat sini, negatif 2, negatif 1. Okay, tengoklah. X mana negatif 2? Sini. Sini kan, sini. Sini. Lepas tu Y negatif 1. Carilah dia turun bawah. Sini. Ini cikgu padam tengok keliru. Okay, macam tu. Okay, jadi dia dekat sini. Sini adalah negatif 2, negatif 1. Lepas tu 27. 27 mana? 2 di atas. Lepas tu jumpa 7. Sini dia. So buatlah satu garis padu. Ikut soalan lah. Okay, lepas tu soalan cakap tadi kurang atau sama dengan. Lorekkanlah mana yang betul. Contoh sini, sebelah sini. Lorekkanlah. Okay, boleh? Dia senang saja. Yang contoh-contoh lain ni pun sama juga. Contoh lain ni awak tengoklah sendiri. Macam ni. Okay, mana dapat kosong, mana dapat negatif 5. Letaklah situ. Awak boleh letak mana-mana nombor pun boleh. Lorek atas sebab dia lebih besar. Yang ni awak kena lukis sendirilah. Okay. Lepas tu C kurang atau sama dengan. Dekat bawah lah dia. D dekat bawah juga. Okay. Apabila tengok D ni, dia ada cakap tukarkan perkali Y kepada nilai positif. Okay. Sebab soalan kan dia bagi macam ni. Dia bagi macam ni. Ubahkanlah. Letaklah Y di depan supaya senang awak kira. Kalau awak hebat, awak kira macam ni pun boleh juga. Kalau dah terlalu hebat, kan? Kalau suka nak peningkan kepala, buat macam ni. Kalau tak, ubahkanlah. Biarkan Y itu berada di depan. Lepas tu buat. Lepas tu tengok soalan dia cakap apa tadi? Kurang. Kurang. Lebih. Macam tu. Bila dah berubah, dia akan berubahlah simbol ni kan. Ikutlah kesesuaian soalan. Lorekkan. Ini pun sama juga. Lorekkan. F pun sama juga. Awak tengoklah. Contoh dia sama saja. Tak perlu cikgu terangkan. Contoh ni pun sama. Untuk soalan ni awak kena banyak buat latihan. Okay, jadi untuk 6.1C tugasan awak dekat rumah. Okay, kejap cikgu tengok 6.1C. Okay, awak cuba buat soalan 1. Buat semua A, B, C, D, E, F. Lukis, pastikan guna pembaris. Lepas tu buat juga soalan 2. Soalan 2 buat juga semua. Tak susah, senang saja. Buat juga semua soalan. Okay, boleh? Boleh kan? SMK Bintulu semua hebat, kan?
Okey. Jadi cikgu rasa sampai sini saja untuk 6.1C. Ini adalah penutup untuk 6.1. Jadi jika awak ada soalan, awak boleh tanya dekat guru subjek awak. Okey. Cikgu rasa sampai sini saja. Okey, terima kasih. Jumpa lagi nanti.